Okey. Sudut rujukan sepadan alfa. Okey, kita tak buat aktiviti di atas ni, tapi daripada aktiviti itu alfa ini sepatutnya sentiasa kurang daripada 90 darjah. Maksudnya kalau ini 90 darjah, sudut alfa ini dia di sini, kecil sahaja. Okey, kita ada dua sudut tadi ya. Satu ialah theta, kita guna theta. Maksudnya kalau theta sudut itu duduknya dalam sukuan yang pertama, ia adalah sama. Alfa ini adalah sudut sepadan. Sudut alfa adalah sudut rujukan sepadan. Okey, sepadan dengan apa? Sepadan dengan sudut dalam sukuan yang pertama. Contoh. Okey, kalau sukuan yang kedua, alfa ini di sinilah sebab ia kecil daripada 90 darjah. Dan lebih besar daripada 90 darjah ialah sudut theta. So, untuk mencari nilai alfa ni ataupun sudut sepadan, maksudnya 180 tolak theta. Kalau contohlah, kalau di sini sudut dia adalah sama dengan 45 contohnya. Dan sini pun sama 45. Maka sudut 45 ini dalam sukuan yang pertama adalah sepadan dengan 180 tolak 45, iaitu 135. Dari sini ke sini 135 darjah. Maksudnya sudut alfa, kalau alfa itu ialah 45 darjah dalam sukuan yang pertama, ia adalah sepadan dengan 135 dalam sukuan yang kedua. Dan kalau sudut, katakan sini juga 45, maka daripada asal sukuan pertama ke sini, sukuan yang ketiga ni, ketiga di sini ya, maka nilai sudut ini adalah 225 tolak 180. Kita dapat 45 lah. Maksudnya bacaan daripada sukuan pertama hingga ke sini itu ialah 225. Okey. Dan sukuan yang keempat adalah 360 tolak theta. Contohnya kalau sini 45, alfa 45. Jadi bacaan sudut dari atas ni sampai sini ialah 360 tolak 45. Itu ialah nilai bacaan. Okey. So, yang seterusnya. Macam mana kita nak dapat ni? Untuk menyatakan hubungan antara fungsi sinus, kosinus dan tangen bagi sudut dalam sukuan 2, 3 dan 4 dengan sudut rujukan sepadan adalah dirumus sebagai demikian. Okey, cikgu nak ajar macam mana nak dapat positif, negatif ini. Okey, tadi kan cikgu ada mengatakan bahawa kalau kita lihat bulatan tadi tu, bulatan, apa nama bulatan itu? Bulatan apa? Unit bulatan unit. Maknanya sini satu, ini satu, ini satu. Dia punya jari. Okey. Di sini, katalah sini titik P tadi tu. Okey, titik P. Dan kita ada segitiga. Segitiga. Ini ialah sudut. Okey. So, nilai ini, kalau kita lihat segitiga ni, ini ialah nilainya X. Kita tak tahu. Ini koordinat Y. Maka pada P ini, koordinatnya ialah X, Y. Okey. Kalau titik P ni bergerak ke sini, contohnya macam tadi kita belajar alfa, itu sudut sepadannya, dan segitiga ini begini. Okey. Titik P ini, titik P, okey, sini ialah negatif X. Sebab koordinat ini negatif kan, sebelah sini negatif X. So, sini negatif X, sini Y. So, koordinatnya X,
Y. Negatif X, Y. Dan kalau kita ada lagi satu dalam sukuan yang ketiga, begini contohnya P di sini. Okey, P di sini. Okey. P, koordinat P lah negatif X, negatif Y sebab dia ke bawah. Ke bawah, ha? Ini ke bawah. So, ini 0, 0 lah. Okey. Dan kalau sini, dalam sukuan yang ketiga, yang keempat, sini P. So, ini ialah X, negatif Y. Ini kena faham lah. Kena faham. Ulang balik video ini kalau jika awak tak faham macam mana nak menentukan nilai XY ini. Ia bergantung kepada koordinat X, koordinat Y. So, ini dalam sukuan yang pertama, kedua dan ketiga. Ini keempat. Okay, it must go this way lah. Must go this way. Okay, macam mana cik nak nyatakan ini? Nak kaitkan dengan semua ini. Okay, macam mana cikgu nak tahu positif kah, negatif kah, negatif, sin positif, cos negatif, tangent negatif. Okay, kita lihat di sini pula. Kalau kita lihat, tadi kita sebelum ni tu cikgu dah ajar tentang cos, sin, cos, tangent. Formulanya sin. So kan, so, kah, tua. Tangent, cos dan cos, tangent, cos dan sin. Okey. Kalaulah sudut ini theta. So ini ialah opposite. Yang ini jejarinya ialah H dan sini ialah A. So kalau kita nak cari, dan ini dinamakan dalam sukuan pertama. Sukuan pertama cos. Cos maksudnya kah A per H. So kalau kita lihat sini, A nya ialah nilai X, H nya ialah nilai, apa nilai itu? Apa ni nilai H nya? 1 kan? 1. So nilai X dan Y nya ialah positif. So ini positif lah, X, ataupun dia merujuk kepada koordinat X. Koordinat X positif. Kalau di sini, kita lihat sini. Okey. Sini sudut dia, sini O, sini A, sini H. Masih juga kalau kita lihat cos. Cos ialah A per H. Kalau tengok A ialah negatif. Nilai X nya kan, negatif X, per H nya 1. Okay, negatif. Kalau sukuan ketiga sama juga. Kalau dia begini, sini ialah O, sini ialah A, sini ialah H. So cosnya ialah A per H. A merujuk kepada koordinat X, iaitu negatif X. Per H nya 1. So cosnya ialah negatif. Ini ialah cos tadi, negatif. Ini cos tadi, sukuan pertama, positif. Tengok dua-dua positif. Positif. Lepas itu dalam sukuan yang keempat, sini sudut dia, ini bertentangan, ini A, ini H. So cos kah kan? Kah. So A nya positif, H nya positif. So cos nya ialah positif. Sebab itu ia dapat, kalau kamu lihat di sini. Okey. Kalau kita lihat sini ya, dalam sukuan yang kedua, kita lihat pada cos dahulu, cos cos yang negatif. Sini. Sukuan yang ketiga, cos yang negatif. Sini, macam mana kita nak cari itu? Dan sukuan keempat, cosnya positif. Itu untuk cos. Kalau kita lihat sin, katakan sin. Sin,
Okey, sin lagi kita sin Okey, kalau lihat pada sin rujuk pada gambar yang sama. Sin dalam sukuan yang pertama. Sin okey, sin ini merujuk kepada gambar raja yang sama. Sin ialah OH. Rujuk kepada gambar raja yang sama. O maksudnya koordinat Y. H-nya 1. So, ini ialah positif. Positif lah. Okey, sukuan 1. Sukuan 2. Sin OH. O-nya ialah positif. Y. H-nya positif. Okey, positif. Jadi sama juga. Positif lah. Okey, O H, ini O, ini H. H yang 1 lah. Okey. Positif dan merujuk kepada koordinat Y. Sukuan yang ketiga, kalau kita lihat OH, O-nya ialah negatif. Tengok negatif ni. Negatif ni ialah pada Y. H-nya masih 1. So, negatif dalam sukuan yang ketiga. Dalam sukuan yang keempat, okey, sukuan yang keempat, OH. O-nya negatif. O-nya negatif Y. H-nya 1. So, negatif. Sebab itu kita lihat. Okey. Sukuan yang pertama sin-nya positif lah. Okey, sin pertama negatif, positif. Sin kedua positif. Okey, sukuan yang ketiga negatif. Sukuan yang keempat negatif. Okey. Itu ialah penerangan untuk sin dan cos. Bagi tangent, okey, pening awak tengok ni. Tangent. Bagi tangent, cikgu padam dulu. Okey, cikgu padam dulu. Dengan bulatan sekali saya padam. Okey, bagi tangent. Tangent adalah formula tadi ialah TOA kan, TOA kan. Dalam sukuan yang pertama, bagi sudut yang sama juga, ini O, ini H, ini A kan. O-nya ialah koordinat Y. A-nya ialah ini, EA, koordinat X. So, YX. So, dua-dua positif. Positif lah. Okay, jadi tangent pun positif lah. Tangent sini positif. Okay. Untuk sukuan yang kedua, sini O tangent adalah O A. O ialah positif. O ni sebab yang merujuk kepada koordinat Y. Positif Y per A. A ni, tengok ni A. Rujuk kepada koordinat negatif X. So, sini positif bagi negatif jadi negatif. So, sukuan yang kedua tangent dia negatif. Sukuan pertama tangentnya positif. Sukuan yang ketiga, kita lihat pada sukuan yang ketiga. OA. Tangent sama dengan O bahagi A. O merujuk kepada koordinat Y. Okey. O merujuk kepada koordinat Y. A merujuk kepada koordinat X. So, kalau tengok ni Y is still negatif. X pun negatif. So, jadi positif. Negatif, positif. So, sukuan ketiga tangent positif. Dalam sukuan yang keempat, tengok sini, sukuan keempat. Okey.
Tangent O per A. Jadi O-nya, ni O ni, O ni. So, merujuk kepada koordinat Y, which is negative. Koordinat X is positive. So, dia akhirnya negatif. Sebab itu, tangent pada sukuan yang keempat, tangent ialah negatif. Okey. So, macam mana kita nak ingat? Kalau awak lihat pada jadual ini, sini, semua positif. Semuanya, tangent, cosine tu semua positif. Sukuan yang pertama. Semua positif. Sukuan yang kedua, apa yang positif? Sine. Okey, kita guna English lah. Okey, sukuan yang pertama all. Sukuan yang kedua hanya sine yang positif. Sukuan yang ketiga tangent yang positif. Sukuan yang keempat cos yang positif. So, yang saya tulis besar-besar ni adalah yang positif. So, you can buat mnemonic CAST. CAST. Atau buatlah mnemonic apa untuk belajar. Cikgu mula daripada all science teachers are cute. Contoh. Okey, itu ialah cara mengingati bagaimana CAST ataupun ASTC. Tak nak. So, this one sukuan 1, 2, 3, 4. All science teachers are cute. Masuk cikgu lah. Okey. So, yang contoh yang pertama ini, lihat tentukan sukuan dan sudut rujukan bagi setiap sudut berikut. 138. Okey, buatlah benda ni. So, tengok 138 adalah lebih besar daripada 90 darjah. 90 darjah. Dan lebih kecil daripada 180. So, it should be here lah. So, ia terletak dalam sukuan yang kedua. Sudut rujukannya ialah, sebab sini tadi formula umumnya ialah, kalau sini alfa, sini 180 tolak alfa. Sini sudut itu ialah 180. Ini contoh dalam sukuan ketiga. 239 terletak dalam sukuan yang ketiga. 239 sini. Jadi nak cari rujukan sepadan alfa ni ialah 239 tolak 180 sebab ia melebihi 180. Bagi dalam sukuan yang keempat, so bacaannya ialah sampai sukuan yang keempatnya 312, duduknya dalam sukuan yang keempat. So formulanya 360 minus sudut itulah. Sudut berapa ya? Sudut theta tu. Okey, yang ini formulanya ialah theta. Ini theta. Ini ialah 180 minus theta. Ini theta minus 180. Okey. Okey. Untuk contoh 2, nyatakan hubungan fungsi trigonometri yang berikut dengan sudut rujukan sepadan. Okey, mula-mula contohnya sin 167. Awak lukislah dahulu. Ingat tadi formula. Sini theta, sini 180 minus theta, sini theta minus 180, sini 360 minus theta. Ini semua kena hafal lah. So 167 duduknya dalam sukuan yang kedua. So guna formula inilah. So maksudnya 167 ini duduk terletak dalam sukuan kedua. Sudut guna formula inilah. You remember this one? You remember the formula.
Senang aja tu. So easy. Okay, then you minus, kita akan dapat sin 13. Sin 13 dalam sukuan yang pertama. Walaupun nilai sepadannya ialah 167. Contoh lagi sekali ya. 258. Kalau kita lihat 258 duduk dalam sukuan yang ketiga sini. So automatically formula ini yang dipakai. Okay, guna formula ini. Formula ini yang dipakai. Jadi 3 sini ya. Jadi 258 tolak 180, kita dapat 78. Kamu lihat cos. Yang ini kita cari sudut. Okey, gini nak tahunya negatif ke positif. Macam tadi dah. Kita ingat all science teachers are cute. So bila duduk di sini tadi 258 ni adalah dari sini ke sini kan. Duduk dalam sukuan yang ketiga. Sukuan yang ketiga tangent yang positif. Jadi bila soalan minta cos, jadi ia menjadi negatif cos 78. Negatif cos 78. Okey, kita lihat soalan yang ke C ya. Sudut 349. 349 di sini. Okay, from here to here is 349. 349, okay. So, ini sukuan yang keempat. Sukuan yang keempat guna formula ini. 360 tolak sudut. Ini ya. So, kita nak tahu negatif ataupun positif tadi. Sini ya. Sukuan keempat cos yang positif. Tapi tangent should be negatif. So, tangent negatif lah. So, bila kita tolak ni jadi dapat negatif tangent 11. So, I hope you can understand this question that I have explained in your textbook, page 177. Okay, cuba jawab dalam buku latihan, buku kerja muka surat 118 hingga 122 hingga 2. Okay, PM tepi if you have any problem. You guys never ask me question. Can you please ask me for further explanation? I am very free to answer all questions. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.